أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran yang menjadi petunjuk bermanusia, keterangan-keterangan daripada petunjuk, yang membezakan di antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih di bulan Ramadan berlakunya peristiwa yang besar, iaitulah nuzulul Quran dan peristiwa Furqan, peristiwa peperangan Badar, dan peristiwa pembukaan Mekah atau Fathu Mekah. Apabila Nabi SAW telah berjaya mendirikan sebuah kerajaan Islam di Madinah Munawwarah yang telah berjaya menunjukkan kebaikan agama Islam kepada seluruh manusia, menyebabkan masyarakat yang ditindas, yang dizalimi dan diunyanya, mereka yang benci dengan keburukan dan kejahatan, menerima agama Islam. Keadaan ini menyusahkan pemimpin-pemimpin yang bergelombang dengan kerja-kerja maksiat. Lalu mereka merancang untuk menjatuhkan kerajaan Islam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada orang-orang yang beriman berperang, yang menjadi sebahagian berjihad fisabilillah. Itu makna jihad dengan makna bersungguh bagi meninggikan agama Allah dan mempertahankan agama Allah. Seboleh-bolehnya kita berhujah dengan musuh-musuh Islam dan mereka yang meragui ajaran Islam. Apabila musuh-musuh itu menggunakan kekerasan, maka wajib bagi orang-orang Islam menentang kekerasan itu. Oleh kerana masih ramai lagi orang-orang Islam yang lemah, yang dhaif, ditindas dan diunyanya di Mekah. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Apa yang menghalang kamu daripada kamu berperang untuk meninggikan agama Allah, padahal di sana ada orang-orang yang merayu kerana ditindas dan dizalimi, yang terdiri daripada perempuan, kanak-kanak, orang-orang yang lemah. Mereka merayu kepada Tuhan, wahai Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada negeri yang zalim ini, dan berilah kepada kami dari sisimu pelindung dan penolong. Maka Nabi SAW menyusun pada tentera sahabat radhiyallahu anhu supaya melakukan operasi ataupun gerakan peperangan menentang musuh-musuh Islam. Allah Ta'ala memilih di bulan Ramadan berlakunya peristiwa Badar yang disebut dalam Al-Quran dengan Yaumal Furqan, hari yang membezakan di antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Peristiwa ini diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Nabi SAW merancang melalui pasukan tentera yang disusun untuk memintas kabilah Abu Sufyan yang berniaga di Syam
yang membawa barang-barang perniagaan yang menjadi bekalan kepada penduduk Mekah. Satu langkah yang disebut dalam istilah hari ini sekatan ekonomi ataupun kepungan ekonomi. Tiba-tiba pada tentera Abu Sufyan selamat daripada dipintas oleh tentera itu. Sebaliknya Abu Sufyan telah menghantar utusan meminta bantuan daripada Abu Jahal yang menjadi pemimpin Mekah di masa itu. Maka Abu Jahal mengambil peluang menyusun bala tentera yang lengkap dengan senjata yang cukup di zaman itu, dengan bala tentera berkuda, dengan pakaian ketenteraan, baju rantai, perisai, panah, tombak, lembing, pedang dan segala-galanya, yang jumlahnya 1000 dalam keadaan Nabi SAW keluar dengan para sahabat yang jumlahnya 313 orang yang tidak lengkap dengan senjata, dan mereka keluar dengan tujuan untuk memintas tentera Abu Sufyan, bukannya untuk berperang. Tiba-tiba mereka terserempak di satu tempat yang dikenali dengan Badar, iaitulah di antara Mekah dan Madinah. Apabila terserempak dengan tentera ini, maka Nabi SAW bermesyuarat dengan para sahabatnya, apakah langkah yang hendak diambil. Terpulang pada kamu, sama ada kita berundur balik ke Madinah ataupun kita berperang. Lalu seorang sahabat dari kalangan muhajirin yang bernama Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu bangun berucap dan berkata, "Ya Rasulullah, ma naqulu kama qala Banu Israil, idhhab anta rabbuka faqatila, inna hauna fa'ilun, walakinna naqul idhhab anta rabbuka faqatila, inna ma'akuma muqatilun." Wahai Rasulullah, kami tidak berkata kepada Rasulullah sebagaimana orang-orang Yahudi Bani Israel berkata kepada Nabi Musa. Apabila Nabi Musa mengajak mereka berperang untuk membebaskan Palestin daripada kaum Jabarin, kaum Bani Israel berkata, "Wahai Musa, pergilah engkau bersama dengan Tuhan engkau. Kami nak duduk di sini saja." Kami tidak kata begitu Rasulullah, tetapi kami kata Rasulullah, pergilah, kami akan bersama dengan Allah dan Rasul. Oleh kerana yang berucap ni ialah orang Mekah, bukan orang Madinah. Bagaimana pula dengan orang Madinah yang Nabi bukan daripada keluarga yang terdekat. Nabi bukan anak berat Madinah. Nabi hanyalah Rasul yang mereka ikut. Maka Nabi menguji mereka, bertanya orang-orang Madinah, "Asyiruni ayyuhan nas, wahai tuan-tuan, beri pandangan kamu." Lalu bangun Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang mewakili penduduk Madinah, yang menegaskan bahawa Rasulullah, kami sudah berbaiat, kami sudah berjanji dengan Rasulullah untuk sehidup semati, untuk berjuang, untuk mempertahankan Islam. Oleh kerana itu kami akan ikut ke mana saja Rasulullah pergi, apa saja keputusan kami akan ikut. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menghadapi tentera musyrikin yang besar itu. Lalu Nabi SAW mengatur strategi peperangan. Walaupun Nabi seorang Rasul, seorang Nabi yang dipilih oleh Allah, tidak menggunakan ilmu kebal, tidak menggunakan ilmu hikmat, tetapi mengatur strategi peperangan sebagaimana sifat manusia yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana perkara Islam ini mesti menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara percuma. Maka Nabi memilih satu kawasan untuk dijadikan markas kepada tentera musuh. Markas yang membuat arahan kepada pasukan-pasukan tentera ke mana nak tuju, bagaimana nak dilancarkan serangan. Lalu seorang sahabat yang biasa dengan Badar,
yang mahir dengan Badar mengatakan Rasulullah, di Badar ni ada 3 mata air, ada 3 cerong. Markah ini terletak di kawasan yang jauh daripada cerong, di mana cerong berada di hadapan kita dan musuh ada di hadapan kita. Saya nak tanya, adakah Rasulullah pilih tempat ini wahyu daripada Allah ataupun pandangan peribadi Rasul? Lalu Rasulullah kata, ini adalah pandangan peribadi saya, bukan wahyu daripada Allah. Kalau ini bukan wahyu daripada Allah, pada pendapat saya tempat ini tidak boleh dijadikan markas. Kita naklah mara ke depan dan pilih markas yang terletak bekalan air di belakang kita, musuh di hadapan kita. Kita ada bekalan air, musuh tidak ada bekalan air. Dan Nabi menerima pandangan dia dan mendoakan kebaikan itu. Kemudian pada pagi Jumaat 17 Ramadan, bertemulah 2 pasukan ini yang menjadi ujian yang sangat dahsyat, kerana pertemuan di antara 2 puak yang berlainan agama tetapi satu keluarga. Agamanya lain, keluarganya satu. Nabi berdepan dengan keluarga-keluarga dia, Abbas, pak saudara dia, bersama Abu Jahal. Abu Jahal juga adalah pak sepupu dia ataupun pak dua sepupu dia. Kemudian Sayyidina Abu Bakar di pihak Nabi, anak dia Abdul Rahman bin Abu Bakar di pihak Abu Jahal. Sayyidina Ali di pihak Nabi bersama dengan mertua dia dan sepupu dia. Uqil bin Abi Talib di pihak Abu Jahal. Bermakna peperangan ini betul-betul berdepan di antara keluarga, yang membezakan di antara yang mengikut Islam dengan yang menentang Islam. Ini menjadi satu ujian. Tetapi mereka berjaya dalam ujian itu. Mereka menunaikan perintah Allah dan berdepan dengan musuh-musuh Islam, walaupun musuh-musuh Islam itu daripada kaum keluarga mereka sendiri. Oleh kerana menjadi adat peperangan di zaman dulu, pendahuluannya ialah perlawanan di antara satu dengan satu pahlawan daripada 2 belah pihak. Abu Jahal mengemukakan 3 pahlawan dan mencabar pahlawan Islam menentang. Lalu bangkit golongan Ansar, golongan Madinah, 3 orang yang bersedia untuk menentang tentera musyrikin. Lalu Abu Jahal mengatakan, kami tidak mahu orang Madinah, kami tak nak orang Madinah, kami nak orang engkau, kami nak anak beranak kami juga, keluarga kami. Orang Madinah ni bukan keluarga. Biar kita berlawan anak beranak, kita berlawan keluarga. Lalu Nabi menyuruh bapa saudaranya Hamzah, menyuruh menantunya Sayyidina Ali, dan menyuruh sepupunya Ubaid supaya bangkit menentang ketiga-tiga pahlawan musyrik. Maka berlakulah perlawanan dan memberi kemenangan kepada pahlawan-pahlawan Islam. Dan apabila tiba masa untuk berperang, Nabi bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa dengan doanya yang masyhur. Dan Abu Jahal juga berdoa, sama-sama berdoa. Maknanya Abu Jahal percaya juga pada Tuhan, bukan tak percaya, tetapi dia sembah berhala, dia lawan Nabi. Nabi adalah Rasulullah. Nabi berdoa, Abu Jahal juga berdoa, sama-sama berdoa. Maka jangan kita berasa pelik, hari ini sama-sama sembahyang hajat, sama-sama sembahyang hajat. Yang menegakkan Islam pun sembahyang hajat, yang lawan Islam pun sembahyang hajat. Masa itu sudah berlaku. Nabi berdoa kepada Allah, bermunajat, mengangkat tangan dalam keadaan tinggi sehingga kelihatan putih di bawah ketiak. Biasanya berdoa tangan sama tetaan ke bawah, tetapi pada hari itu diangkat tangan tinggi sehingga nampak bawah ketiak. Dan Nabi berdoa, antaranya disebut
Allahumma in tahlik hadhihi al-isabatu la tuqbal. Ya Allah, ya Tuhanku, jika sekiranya binasalah pasukan yang kecil ini, tidak ada lagi orang yang menyembahmu di atas muka bumi. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang alim yang terkenal daripada India, Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi, mengatakan bahawa satu doa yang sangat menarik. Mengapa Nabi berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kalau binasa pasukan yang kecil ini, tidak ada lagi orang yang menyembahmu, mengabdikan diri kepadamu. Mengapa tidak didoa, wahai Tuhanku, sekiranya kami kalah, habislah negeri kami akan ditawan oleh musuh, harta kami akan dirampas, anak isteri kami akan ditawan, akan dijadikan hamba abdi. Mengapa tidak didoa begitu? Sebagaimana lazim perjuangan negara-negara dalam dunia hari ini, yang hanya mempertahankan tanah air, mempertahankan harta, mempertahankan orang, bukan mempertahankan akidah, mempertahankan iman, menunjukkan bahawa dasar Islam ialah mempertahankan Islam. Tak dinafikan wajib kita mempertahankan tanah air kita, wajib kita mempertahankan keluarga kita, wajib kita mempertahankan harta kita. Bahkan disebut dalam hadis, barang siapa yang mati kerana mempertahankan keluarga dia, harta dia, maka mati syahid. Ini disebut dalam hadis. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ada orang nak rampas harta saya, nak ambil hak saya, macam mana nak buat? Rasulullah kata, halang dia, halang dia, beritahu dia jangan. Saya kata jangan, dia nak ambil juga. Suruh mereka yang berkuasa supaya menghalang dia. Yang berkuasa itu tak tahu Rasulullah. Kata Rasulullah, qatilhu, perangi dia. Dia nak cuba hartamu, lawan dia walaupun dengan senjata. Wahai Rasulullah, kaifa in qutiltu, kaifa in qataltuhu, bagaimana kalau saya bunuh dia ataupun dia bunuh saya? Rasulullah kata, in qutilta fa antal fil jannah, fa in qataltahu fa huwa fin nar. Kalau mu dibunuh oleh dia, mu masuk syurga. Kalau mu bunuh dia, dia masuk neraka. Di sini menunjukkan bagaimana wajib mempertahankan harta dan keluarga kita kalau diganggu oleh orang, sehingga mati syahid. Tetapi dalam masalah perang Badar ini, diutamakan mempertahankan Islam. Islam yang menyelamatkan harta, yang menyelamatkan keluarga, yang menyelamatkan tanah air. Islam diletak dulu di hadapan. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma in tahlik hadhihi al-isabatu la tu'fat. Ya Allah, ya Tuhanku, jika binasa pasukan yang kecil ini, tidak ada lagi orang yang menyembahmu. Dalam masa yang sama Abu Jahal berdoa, Allahumma aqta'na lirrahim wa atana bima la yu'raf fa'ahilhu al-ghada. Kata Abu Jahal, ya Allah, ya Tuhanku, inilah dia Muhammad, orang yang memutuskan silaturahim di kalangan keluarga. Dengan sebab dialah keluarga jadi pecah belah, putus baris dengan sebab dia. Yang membawa ajaran sesat, ajaran yang pelik daripada ajaran orang tua-tua. Ini ajaran yang pelik, binasakalah dia dipanggil. Itu doa Abu Jahal. Di mana bersama dengan Abu Jahal, Iblis. Para ulama meriwayatkan Iblis ikut serta dalam perang Badar dan memberi semangat kepada Abu Jahal. Iblis merupakan dirinya, Iblis ni makhluk gaib, tetapi pada hari itu dia merupakan dirinya dengan seorang tua Badawi yang memberi nasihat dan memberi semangat kepada Abu Jahal. Maka berlakulah
peperangan Badar. Maka Allah mengutuskan pada tentera malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Jibril ikut sama dalam peperangan. Ketika berlakunya pertempuran, Nabi bersabda, "Wallahi la yuqatilu al-yawma rajulun muqbilan ghayra mudbirin illa adkhalahu Allahu al-jannah." Tidaklah berperang seseorang pada hari ini dalam keadaan malu, dia tidak undur, malaikat Allah memasukkan dia ke dalam syurga. Di saat itu seorang sahabat yang sedang memakan buah kurma yang ada di dalam genggamannya mengatakan bahawa tidak ada yang menghalang aku dari masuk syurga malaikat buah yang masih baki. Lalu dilempar dan terus menyerang musuh dan dia dibunuh di dalam peperangan. Menjadi orang yang gugur yang pertama syahid yang berlakunya peperangan, di mana Nabi telah mengatur satu strategi, satu taktik yang tidak pernah diketahui oleh orang Arab, iaitulah dengan menyusun saf yang kukuh dan kuat yang bertemu bahu di antara satu sama lain dengan meletakkan perisai di hadapan. Adapun Abu Jahal yang tidak biasa dengan cara peperangan, menyerang dengan cara berterabur sebagaimana orang-orang Red Indian yang menyerang secara berterabur. Dan Rasulullah telah mengambil langkah bertahan dulu. Setelah tentera musuh dekat, maka diperintah menyerang, maka dilakukan serangan, menyebabkan tentera musuh dalam keadaan berpecah dan bertaburan. Dan sertai oleh tentera malaikat, dan mereka berjaya dalam peperangan Badar dengan membunuh 70 orang musuh dan menawang 70 orang musuh yang lainnya melarikan diri. Di mana peristiwa Badar ini peristiwa yang dicatat oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Walaqad nasarakumullahu Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah memberi pertolongan kepada kamu dalam peperangan Badar dalam keadaan kamu kecil, sedikit, dipandang hina. Kamu diberi kemenangan oleh Allah, maka bertakwalah kepada Allah supaya kamu bersyukur di atas nikmat. Dan para ulama meriwayatkan di dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab hadis, apabila iblis melihat tentera malaikat sudah turun, lalu iblis berpusing. Lalu Abu Jahal tanya, nak pergi ke mana? Tadimu semangat sangat. Iblis kata, inni ara ma la tarun, inni akhafullah. Aku nampak apa yang kamu tak nampak, dan aku takut kepada Allah. Lalu iblis melarikan diri, dan Abu Jahal dibunuh di dalam peperangan itu. Dan mayat-mayat yang dibunuh dicampur ke dalam telaga buruk di Badar. Dan peristiwa ini satu peristiwa yang benar-benar menyaksikan penyertaan pemimpin-pemimpin yang utama di dalam Islam, Nabi SAW dan para sahabat, dan pemimpin malaikat, dan pemimpin yang utama dalam kufur, iaitulah iblis dan Abu Jahal. Maka mereka yang hadir dalam perang Badar adalah pilihan Allah, dan malaikat yang hadir dalam perang Badar adalah pilihan Allah. Dan mereka yang menentang Islam dalam perang Badar ialah paling celaka dalam sejarah manusia. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada mereka yang hadir perang Badar, ya ahla badrin i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, wahai mereka yang hadir dalam perang Badar, aku ampunkan semua dosa kamu, buatlah apa yang kamu buat. Ini jaminan daripada Allah kepada ahli Badar. Sekiranya mereka buat dosa, mereka mengerjakan maksiat, dosa dan maksiat mereka diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka adalah orang yang mempertahankan Islam di masa Islam dalam keadaan susah, Islam dalam keadaan hina, Islam dalam keadaan diuji dan dicoba. Dan Allah menamakan hari Badar dengan Yaumal Furqan,
Dan Allah Ta'ala sebut Quran juga adalah Furqan yang membedakan di antara perkara yang betul dan perkara yang salah. Dan banyak pengajaran dalam Badar ini ditulis oleh para ulama yang menjadi hukum, yang menjadi syariat buat umat Islam, yang diamal oleh orang Islam dan wajib diamal dalam perkara yang berkait dengan peperangan dan perdamaian. Wallahu a'lam.